Yang kedua, Tan Sri, saya nak tanya bahawa berapa banyak lagi subsidi-subsidi ni yang akan dikurangkan? Adakah kerajaan bersetuju seperti mana yang telah pun dicadangkan oleh makmal rasionalisasi subsidi? Jadi kalau bolehnya kerajaan mengumumkan kepada rakyat jangka-jangka waktu subsidi yang akan ditarik, dan sampai tempoh tahun berapa subsidi itu akan ditarik semua, seperti mana gula dah tak ada subsidi, supaya bagi saya bahawa rakyat tak terkejut. Kalau maknanya rakyat boleh mengatur kehidupan mereka itu nak adjust macam mana dalam keadaan soalan lah ni, supaya rakyat boleh mengadjust kehidupan mereka. Kalau tidak, nanti bahawa dia tak tahu dia nak belanja, dia nak masa depan dia dan sebagainya susah, sebab tiba-tiba akan naik. Jadi akan lari dia punya bajet dan sebagainya. Jadi saya nak minta penjelasan, iaitu berapa banyak lagi subsidi, apa jenis-jenis subsidi yang akan ditarik, khususnya yang seperti yang dicadangkan oleh makmal rasionalisasi subsidi, dan jangka waktu tahun bila, maknanya lepas ni tak ada subsidi ni, subsidi minyaknya, subsidi minyak masak dan sebagainya, bila yang akan ditarik ke semuanya. Terima kasih. Tahniah diberi jawatan Ketua Penerangan walaupun kalah. Sama jawatan. Rakan sejawat. Tuan Tan Sri Yang Dipertua, kalau kita menarik balik segala subsidi, saya pernah membuat kenyataan di sini, 46 bilion itu, maka defisit kerajaan persekutuan boleh selesai dalam masa setahun. Tetapi kita tidak mahu menyelesaikan defisit itu dalam masa setahun. Kita ingin bajet berimbang sehingga pada tahun 2020. Itu sebab defisit kita kurangkan secara beransur-ansur, 4% tahun ini, 3.5% tahun depan, 3% 2015, sehingga pada tahun 2020 baru 0% ataupun defisit kosong dan bajet kita berimbang. Itu apa yang nak dibuat oleh kerajaan sekarang. Tapi defisit ini bukan hanya dengan kaedah menarik subsidi. Pengurangan defisit ini boleh juga dengan mengurangkan perbelanjaan mengurus, dengan mengurangkan perbelanjaan pembangunan, atau menambah pendapatan negara. Dan kita tahu punca pendapatan negara itu antaranya daripada cukai yang dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, daripada cukai yang dikutip oleh Kastam, dan juga daripada cukai-cukai petroleum yang kita perolehi, dan juga segala apa yang diberikan oleh Petronas kepada kerajaan, hampir lebih kurang 30%. Tambah lagi keuntungan yang berlipat kali ganda di luar negara dan memberikan kita pendapatan yang berlipat kali ganda, maka kita mungkin tidak perlu kurangkan subsidi untuk kita mengurangkan defisit. Itu adalah perkara-perkara logik yang kita boleh laksanakan. Namun begitu, soalan yang Berhormat Pokok Sena itu, kita belum dapat kepastian menentukan bulan depan begitu, bulan satu lagi begini. Ya, tidak dapat dilaksanakan perkara itu. Kita juga melihat kepada suasana semasa. Tiba-tibalah harga minyak daripada 100 lebih kurang USD satu tong sekarang ini, tiba-tiba turun jadi 60 ataupun 50 USD satu tong. Manalah tahu ada lambakan minyak di dunia, tiba-tiba kita jumpa banyak lagi minyak di merata tempat. Maka tanggungan kerajaan 24.8 bilion setahun itu tidak ada untuk subsidi RON 95 dan juga petrol apabila rendah. Sebagai contoh, saya dah sebut tadi, sebelum ini 63 sen tanggungan subsidi 1 liter RON 95. Baru ini apabila harga minyak turun, tanggungan subsidi 51 sen. Dan 80 sen diesel apabila turun 71 sen. Jadi kita dapat penjimatan daripada turun harga minyak itu kerana tanggungan subsidi kita juga jimat. Ya. Apabila tanggungan jimat, kita tidak perlu mengurangkan subsidi kepada perkara yang saya sebut tadi. Mengenai tarif elektrik ini, dia dibincangkan lagi. Ya. Kita dah menyatakan pada 2014 apabila press tanya saya sebelum ini, media bertanya saya, apa pandangan ni, kata ada cadangan untuk menaikkan tarif elektrik. Saya kata kalau harga minyak turun, sepatutnya tarif elektrik ini tidak perlu dinaikkan. Tapi pada ketika itu pandangan peribadi saya sebagai orang yang juga prihatin kepada kenaikan harga-harga ini. Saya dah berbincang semalam dengan Menteri Kewangan 2 yang juga bincang dengan Menteri Kewangan 1.
kita akan buat lagi pengumuman-pengumuman tertentu mudah-mudahan. Ya, kita juga ingin mendengar apa pandangan rakyat tentang tarif elektrik ini. Setakat ini tak ada satu pun yang positif. Kita akan fikirkanlah bagaimana ya.